Hari ini baru saja diumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, Menteri Kanan Keselamatan, antara 14 Oktober sehingga 27 Oktober selama 14 hari di Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Dan saya kira itu akan berikan satu lagi kejutan dan juga satu lagi peringatan kepada kita untuk bersedia dengan apa yang akan berlaku dalam masa-masa yang mendekat ini dan masa-masa yang mendatang. Jadi pada malam ini sekali lagi Darah Muda terus membawakan kepada anda tetamu-tetamu topik-topik yang memberikan inspirasi dan memberikan tips dan triks untuk anda berhadapan dengan situasi yang agak sukar ini, bukan sahaja untuk anda tapi juga ramai rakyat Malaysia. Dan anda boleh mengikuti beberapa temu ramah kami bersama dengan tetamu-tetamu membincangkan topik yang seperti ini berkenaan dengan peluang pekerjaan, berkenaan dengan apakah peluang-peluang yang ada di luar sana yang anda boleh grab dan rebut. Antaranya anda boleh ikuti temu bual Darah Muda bersama dengan Malik Ridwan Zaihan dan juga Nur Ashikin Halil. Ini merupakan ikon-ikon belia yang sangat terkemuka. Anda boleh belajar daripada mereka. Tapi malam ini bersama dengan kami Darah Muda, ada seorang lagi anak muda yang juga akan memberikan inspirasi kepada anda dan sudah pun memberikan inspirasi kepada kru produksi kami di luar tadi. Bersama dengan kami ketika ini Anis Sabri Muhammad Nordin yang merupakan bekas pramugara, model TVC, usahawan dan juga real estate negotiator. Selamat datang ke Darah Muda. Malam ini kita nak bicarakan ni berkenaan dengan ambil sedikit inspirasi pada Steve Jobs. Tapi awal ini kita nak kenal sikit Anis Sabri ni siapa, kan? Sebab model saya pun kena lawan model juga. So malam ni wardrobe semangat pakaikan baju untuk saya. Sedikit introduction Anis. Okey, Assalamualaikum. Hai. Terima kasih kerana menjemput saya bernama. And then introduction saya, nama saya Anis Sabri, panggil Anis. Saya berumur 32 tahun dan sebelum ni saya bekerja sebagai salah seorang pramugara lah di sebuah syarikat penerbangan di Malaysia. Jadi saya bekerja di syarikat penerbangan tersebut selama 6 tahun dan juga mostly saya buat penerbangan international lah. Jadi masa PKP ni memang syarikat penerbangan dengan perhotelan dan sebagainya memang terkesan teruk daripada COVID-19. Jadi apa yang berlaku pada Jun lepas, saya diberhentikan ataupun diberi VSS oleh syarikat berkenaan dan sekarang ni Anis sebagai model, real estate negotiator. So macam mana boleh jump kepada I think industri yang lain daripada penerbangan, kan, hospitality. Okey, sebenarnya minat tu dah lama untuk nak menceburi bidang hartanah. Tapi disebabkan oleh komitmen previous job, kan. So jadi saya terpaksa tangguhkan dululah minat tu. Jadi pada masa sekarang ni akibat daripada macam diberhentikan dan sebagainya, jadi itu sebagai turning point ataupun satu orang cakap peluang untuk saya nak cuba sesuatu yang out of comfort zone. Adakah bila buat benda yang Anis buat sekarang ni anggap sebagai oh no, saya tak nak buat benda ni sebenarnya, saya terpaksa buat, ataupun you found macam ada satu kelebihan yang lain yang baru Anis discover bila start buat modelling dan juga buat real estate negotiator ni? Okey, sebenarnya modelling tu saya dah buat lama dah. Oh, I see. Saya dah start daripada umur 22 tahun. I can see why. Dan juga dan real estate negotiator ataupun bidang hartanah ni saya baru saja menceburi bidang ni dalam 1 bulan lebih macam tu. Jadi saya rasakan perbezaan dia tu daripada segi job scope tu tak ada banyak beza daripada dulu sebagai pramugara, kan. So at least macam everyday kita kena jumpa customer dan juga jumpa klien dan sebagainya. Itu merupakan antara persamaan dan itulah dia punya ni. Kita nak masuk kepada kisah Steve Jobs ni. So Steve Jobs satu inspirasi bagi kita. Dia merupakan inventor yang paling terkemuka dengan syarikat Apple je. Esok kita akan dengar pengumuman Apple 2. Apple 12, sorry. Hopefully cukup duit lah nak beli, kan. Tapi bila kita nak belajar daripada Steve Jobs ni, kalau saya nak petik beberapa episod-episod dalam hidup dia, dan mungkin Anis boleh kongsikan juga daripada perspektif kita belia di Malaysia ni, macam mana kita boleh apply apa yang Steve Jobs buat dalam kehidupan kita. So pertama sekali, Steve Jobs pada tahun 1976 dia memulakan sebuah syarikat namanya Apple Computer Company. Hari ini namanya Apple Inc. Itu nama pertama Apple Computer Company. Dan ketika dia nak mulakan perniagaan tersebut, nak jual komputer, kawan rakan kongsinya Steve Wozniak, dan Steve Jobs kena jual kereta Volkswagen
dan juga HP punya scientific calculator untuk jadi modal. Dan itu pengorbanan dan satu investment awal. Investment lah. So untuk kita nak kongsi, nak tahu juga perspektif Anis tentang bila kita nak mulakan venture baru ni, itulah dia kan, pengorbanannya kan, kena belanja lebih sikit untuk reskilling, upskilling, modal untuk mulakan perniagaan kalau bagi yang nak mulakan perniagaan. So tapi macam mana nak dapat confident tu, takut dah keluar modal banyak-banyak lingkup pula risau. Itu kebimbangan yang kita ada kan. Okey, sebenarnya daripada segi kalau orang cakap risk ni kan, semua benda ataupun semua bisnes pun ada risk dia yang tertentu. Jadi kalau kita macam confident ataupun kita berani dan kita rasa market tu sesuai untuk kita nak buat bisnes sebagainya, jadi why not kita try untuk invest first, and then lepas tu kita tengoklah macam mana. Dan paling penting sekali saya rasa knowledge, education. Kalau let's say you kena belajar pasal nak buat bisnes atau nak set up bisnes tu, you kena mantapkan lagi, you kena banyak tanya orang yang berpengalaman dalam bidang tu. Dan yang itulah saya rasa paling penting sekali. Minggu lepas saya ada interview seorang daripada MDEC. Kita punya, mereka ada buat banyak program pelatihan untuk belia, tapi antara komen dia ialah belia kita tak subscribe kepada latihan-latihan yang mereka buat itu, kerana antaranya yang saya bagi pandangan lah, sebab orang muda kita ni dia dah penat mengaji dah. Dulu dah mengaji teruk di universiti, di kolej apa semua ya. Tapi sekarang ni kena mengaji semula. Dia malas nak mengaji tu. So macam mana dengan belia-belia yang ada sikap seperti ini? So Anis sebut tadi yang kita kena terus belajar, tapi itu satu cabaran untuk bagi mereka kan. Okey, pada mulanya dulu pun saya pun ada sikap yang macam ni juga. Sama je. Saya dengan orang lain pun sama juga kalau sana. Jadi apa yang macam mendorong saya tu kan, kita kena cari inspirasi. Macam kat luar tu kita tengok, okey, orang ni buat bisnes ni sukses dan sebagainya. Jadi kita jadikan tu sebagai satu inspirasi ataupun boleh jadikan pembakar semangat lah untuk kita. Always sentiasa cari something yang you boleh go for it, and then you rasa macam kalau benda tu good, then why not you proceed for it. Steve Jobs bila dia mulakan Apple 1976 itu, jiran dia datang, kawan-kawan sekolah universiti datang. Mereka gelak dekat Steve Jobs ni, pada hang ni buat syarikat komputer tapi buat di garaj. Dan Steve Jobs habiskan masa di dapur call investor untuk dapatkan modal. Jadi untuk kawan-kawan kita ni, sebab dan saya baru dimaklumkan Anis pun tak ada pendidikan formal dalam modeling. You train on job. Kira on job training lah kan. Mana belajar, syukur, dapat kumpul pengalaman. So kawan-kawan kita ni macam mana? Sebab mereka bila tengok Anis tengok Instagram, apa lawa lah siap dia ni kan. Ada macam-macam ada. Tapi mereka ni, kawan-kawan kita ada yang ada masalah self esteem yang rendah. So mereka, akhirnya dia orang tak buat apa-apa. Akhirnya masih lagi dalam masalah, kancah masalah, dia orang tak keluar daripada zone itu. Okey, actually kalau macam benda ni kan, kita most of people yang macam I pun I start daripada zero. Kalau macam let's say I pergi casting pun, dulu I tak tahu nak buat apa pun in front of the camera. I mean like speechless lah. So macam what should I do kan? So jadi benda-benda tu saya belajar daripada experience. Contoh macam saya pergi set dan sebagainya, dan saya belajar macam mana nak interact dengan orang dan sebagainya. Sebab saya ni sebenarnya dulu seorang yang pemalu dan tak terlalu macam outgoing dan sebagainya. Jadi benda tu sikit demi sedikit kita akan develop through apa yang kita buat lah. Dan jangan takut buat salah. First, you have to do, kalau you buat salah ke apa ke, you balik, you fikir balik, and then you make sure you correct balik lah. Kalau boleh kongsikan satu kesilapan bila on camera yang paling memalukan, tapi you belajar daripada kesilapan itu. Okay, sebab mostly kalau TVC ataupun commercial ni, saya kena berlakon depan kamera dan sebagainya. So, expression dan tu sebagainya. Depan kamera ni, kadang-kadang saya tak, macam saya lost dan kadang-kadang ada skrip dan sebagainya, saya kena cakap. Jadi for me rehearsal tu paling penting. You buat rehearsal dulu sebelum you pergi in front of the camera, sebab ramai orang di belakang cakap backstage tu kan, yang orang cakap banyak yang put effort dan masa dia orang so semua. maksimum banyak take berapa banyak paling banyak
100 tik. So orang belakang pun, gila hang ni, apa lah? Just say the word. Okey, kalau ya ada dulu. Ada? Ada, pernah ada experience kena jerit dan sebagainya. Semua tu biasalah kan. Okay, so mana belajar berkesilapan dan you develop daripada pengalaman itu, you improve diri sendiri kan. Dan kita ketika ini ada seorang lagi tetamu darah muda yang akan berkongsi juga sedikit sebanyak tentang bagaimana untuk kita penambah baik resume untuk secara khususnya bersama dengan kita ketika ini di talian Skype. Hassan Hashim merupakan pengurus resume kreatif. Hassan, sebentar tadi baru kita bincangkan sedikit sebanyak bersama dengan Anis dengan pengalaman dia dan pengalaman beliau dalam industri yang berbeza. Tetapi untuk spesifik soalan saya berkenaan dengan resume ni Hassan, ialah macam mana nak letak dalam resume itu. Bila kita diberhentikan kerja, kalau letak benda dalam resume nampak macam seolah-olah akan berikan impression negatif kepada bakal majikan. So, apakah tips untuk pastikan resume itu sentiasa cantik walaupun ialah kita berhadapan dengan pencabaran ketika dalam proses kerjaya kita itu? Okey, baik. Kita teruskan ke topik ni. Ya, betul. Alright. Tadi saya pun ada tengok Anis Sabri punya Instagram dan sebagainya, memang sangat cantik lah. Dan sebelum ni saya ada tengok dia punya ni dah 30k ya. Rezeki sebagai content creator. So sebenarnya bila kita bercerita tentang nak buat resume ni, ada 3 benda yang paling penting. Tak kisah sama ada kita kena buang kerja ataupun kita baru fresh grad dan nak masuk ke dalam industri, apa-apa industri sekalipun. So 3 benda yang paling penting adalah dalam resume, 3 skills, experience dengan achievement. Yang saya namakan SEA. Jadi tapi bagi kawan-kawan yang kehabisan, yang dah dibuang daripada pekerjaan, dia bahagian experience tu akan nampak macam ada sedikit glitch atau sedikit masalah sebab you habis bekerja kerana dibuang, bukan kerana you habis bekerja kerana you cari peluang yang lain. So bahagian experience tu macam nak bagi smooth daripada awal sampailah yang terkini. Okey, sebenarnya bila kita tak kisah dibuang ataupun diberhentikan kerja, kita tak tulis pun di dalam resume kita dibuang kerja. I see. Tapi kita letakkan, maksud dia kita just bagi tahu daripada tempoh bila kita start kerja sampai bila kita punya tempoh bekerja. Contohnya yang macam sekarang ditunjukkan dalam skrin ni adalah contoh resume salah satu designer saya yang semua orang tahu. Bila kita belajar waktu dekat matrik, ni adalah sampel format yang dibagi oleh mana-mana lecturer. So dia tak cukup bila kita tengok, dia tak ada rasa benda tu akan kita rasa nak ambil orang ni bekerja. Maksud dia tak ada efek yang lagi dia tak ada boom. Orang panggil lagi mantap bila kita tengok. Ada lagi satu resume. Boleh cek resume dia yang baru, yang lepas dia dah jadi saya punya designer. Buka yang resume yang selepas daripada dah redesign. Dari segi design dan juga dari segi structure dalam resume itu sendiri. Bagi contoh ni resume, dia ada 4 muka surat. Tapi bila saya ajar dia macam mana nak buat resume yang betul, daripada 4 tu jadi 1 je. Okey. Yang ni ke Puteri Nur Syahirah ini? Puteri Nur Syahirah. So kalau ada yang nak cari pekerja dalam bidang electrical engineering atau civil, boleh cari dia. Ya. Hassan, kalau saya kembali kejap bersama dengan Anis untuk kita bicara sedikit tentang resume ni sebab resume itu sepatutnya berikan satu first impression kepada majikan. Tapi bila tengok daripada pengalaman Steve Jobs, saya yakin bahawa Anis pun resume tak mainkan peranan penting kan. So you masuk sebab you punya bakat. Setuju? Okey, macam saya bidang ni adalah agak berbeza daripada pekerjaan yang memerlukan resume dan sebagainya lah. Tapi on the other side, kita ada pakai macam profile dan card sebagainya. Jadi itu adalah merupakan satu yang lain lah daripada resume. Pada saya, resume yang ditunjukkan tu memang cakap apa sangat menarik. First impression tu saya tengok, ada colour dan sebagainya kan. Jadi benda tu macam menarik perhatian saya untuk nak tengok. Saya daripada resume sebab saya kira ada 2 industri pekerjaan yang berbeza di sini. Satu yang memerlukan kepada resume, dibentangkan apakah pengalamannya, dan satu lebih kepada how you bawa diri sendiri, how you market yourself. So Steve Jobs terkenal dengan perkara itu. Dan dia di awal bisnes dia
bila nak layan customer dia pakai seluar pendek dengan singletnya kan. Macam tu je biasa, tapi jualan sales Apple sangat menarik. Dan segi sekarang sehingga dia meninggal pun dia pakai baju yang sama, baju yang saya pakai sekarang ni. Baju Steve Jobs ni. Dia tinggal lagi macam nak pastikan kita boleh market diri kita itu dengan cara yang efektif. Sebab semua orang ini boleh bersosial media tapi tak semua orang dapat followers, likes dan juga engagement yang tinggi. Okey. Pada saya kan, saya rasa ada dua benda lah. Kalau let's say you daripada ada dua benda yang akan menarik perhatian orang lah. Kalau let's say for this one you cakap apa, penampilan semua tu yang tak menarik pun tapi boleh jual barang dan sebagainya. Itu for me adalah satu marketing ataupun produk quality itu sendiri. Kalau orang tengok produk tu berkualiti dan orang tertarik nak beli dengan marketing you yang power dan sebagainya kan. So orang akan beli juga barang tu. Even though you pakai seluar pendek ke apa ke. Tapi on the other side macam kalau industri property kan, macam saya buat sekarang ni, saya rasa paling penting sekali you kena tunjukkan image you dulu lah. So orang akan convince untuk beli produk tu daripada you. Dengan penampilan yang menarik. Know your product quality dan description semualah. Itu yang paling penting. Hasan, sebut tentang produk quality ni, kita tentang diri kita kan. Mungkin satu lagi aspek dalam resume tu, benda yang mungkin kita boleh nyatakan secara sinis kepada majikan ialah mereka lihat resume tu dan mereka hanya fix kepada apa yang ada dalam resume tanpa berikan sedikit ruang pun untuk mahasiswa dan juga belia-belia kita ni untuk prove themselves. So macam nak translate bakat-bakat yang terpendam, bakat-bakat yang sebenarnya kita buat tapi dia tak termasukkan dalam resume tu. So how do you translate skills yang tidak ada dalam resume tu supaya majikan boleh bagi perhatian? Okey, baik. Sebenarnya bila kita cerita pasal resume adalah macam tiket untuk kita dapat land interview, betul. Tapi bila kita nak cari pekerjaan, selain daripada kita just guna resume, contoh macam nama saya Hassan Hashim. Bila kita nak cari kerja ataupun HR atau interviewer nak cari orang tu sama ada dia ada bakat ataupun tak, dia akan check social presence dekat Google. Kebanyakan majikan akan buat macam tu sekarang. Dia akan check kita punya nama dekat Google. Kita ada apa-apa social media tak ataupun apa-apa berita yang pasal kita dekat top dekat awal-awal dalam Google punya search. Jadi saya kira Google Presence ataupun social media presence tu mainkan peranan yang penting dan dia sebagai supplementary resume. So soalan saya pada Hasan ialah macam mana untuk kita develop presence itu dalam Google dan juga dalam media sosial. Apa perlu ada, apakah kontennya ataupun kena fokus pada satu benda sahaja? Okey, kalau untuk orang yang nak menaiki tangga korporat, dia kena ada LinkedIn. Macam contoh orang yang dia nak jadi macam content creator, dia kena ada YouTube, dia kena ada Instagram. Tapi untuk orang-orang yang bergelar profesional ni, dia kena ada social media namakan LinkedIn. Sebab dekat situ kita boleh direct berkawan, networking dengan orang-orang yang penting dalam industri. Macam CEO Petronas ataupun lecturer kita, Vice Chancellor dan sebagainya, semua dekat LinkedIn. Tapi Hasan, kalau di LinkedIn di Malaysia ni, sebab saya pun ada dan kita ada beberapa connection, tapi dia nampak macam agak suam-suam dekat LinkedIn tu. Dia ada akaunnya tapi tak ada posting, tak ada sharing, tak ada reaction kepada post-post orang lain. Kita kena gunakan LinkedIn macam mana kita guna Instagram. Kita rajin post, kita rajin share story. Dekat dalam LinkedIn pun sebenarnya bila kita guna cara yang sama, kita akan dapat berkawan dengan orang-orang yang hebat dalam industri dan kita dapat insight yang terkini daripada orang-orang tersebut dan mungkin suatu hari nanti kalau kita punya kawan circle dalam tu mengarah ke benda yang sama dengan orang tersebut, kita akan dapat promotion daripada orang tu sendiri macam HR ataupun interviewer kontak kita daripada messenger dalam LinkedIn. Betul, sebab dalam LinkedIn tu untuk makluman penonton kita, kalau bahagian skills itu
kita boleh minta connection kita vet bahawa betul orang ni pandai management, orang ni pandai designing, orang ni pandai buat web designing. So dengan kawan-kawan yang ramai boleh tolong vet kita punya skills itu. Dan mungkin yang seterusnya Hassan adalah berkenaan dengan content managing kan. Hassan juga buat content manager untuk orang lain, tentang macam nak pastikan social media itu balance, bahawa social media ni lah kita kat situ lah kita nak meroyan, tapi sekarang ni social media jadi resume kita. So macam mana nak imbangkan di antara dua itu? Gelak ni. Sila Hassan. Okey, kalau bagi saya, bila kita nak fokuskan kita punya social media tu untuk personal branding, kita kena share kita punya content original pasal diri kita. Kita kena authentic satu, tapi kurangkan negativity pasal diri kita. Boleh cuba buka saya punya pun boleh. Tapi adakah maknanya kena buat fake account? So yang official account ni lah untuk tujuan kerjaya. Fake account tu time tu lah nak buat meme ke, nak bergoyan ke. Tapi kalau saya tak ada buat fake account. Saya jadi orang diri sendiri je. Cuma maksud dia bila kita sharing tu, dia akan ada macam pecahan. Macam pagi kita bagi benda-benda yang bermanfaat, lepas tu dalam tengah hari sampai petang kita cerita pasal diri kita sendiri, kita tunjukkan live kita. Dan apa yang kita buat pada waktu malam pula kita buka question and answer. Terima kasih banyak Hassan atas perkongsian tu. Saya nak kira ada beberapa tips praktikal yang boleh penonton manfaatkan untuk berkenaan dengan resume dan juga berkenaan dengan cyber presence yang berkenaan dengan bagaimana kita manage kita punya social media. Balik pada Anis, dia sebut tentang Steve Jobs. Steve Jobs pernah dibuang daripada Apple pada tahun 1985, keluar daripada syarikat yang dia sendiri establish, tapi kemudian masuk semula pada tahun 1997. Macam mana Anis boleh ambil manfaat daripada pengalaman itu? Maknanya you dikeluarkan daripada industri yang selama you dah selesa, and then suddenly you kena start a new ventures sendirian. Okay, for me, kalau saya rasa kita kena cabar diri kita. Kalau let's say you dah comfort zone you kena cari turning point ataupun macam sekarang ni ada peluang tu kan. Jadi tak apa you dikeluarkan, but then you akan belajar daripada situ. Apa yang kurang dan lebihnya. Dan apabila you masuk dalam industri yang baru, you akan belajar benda yang baru. It's okay to be like, kadang-kadang you nak start semula dan sebagainya, banyak mistake yang you akan buat, of course. Dan benda tu you akan learning progress lah every day. Saya ada soalan sepumas daripada control room kita. Dia berkata Anis ni orangnya elok kan, tapi kawan-kawan kita tidaklah yang elok seperti Anis kan. So mereka punya success chance tu mungkin rendah berbanding orang yang ada rupa kawan-kawan yang lain kan, yang famous, yang ada di social media sekali. So untuk kawan-kawan kita yang mungkin ada kami tak lawa. Itulah, tapi saya rasa kan sebenarnya tak semestinya you lawa ataupun you handsome cantik kan. Benda tu akan naik you punya follower dan sebagainya. Macam you kena bawa diri you. Itu caranya. So sekarang ni kat TikTok pun dan sebagainya ada orang yang buat konten yang macam more to funny stuff dan sebagainya. Benda tu lagi menarik orang daripada Cik B ke? Saya tak mention apa tapi okey, akhirnya ni mungkin pesan-pesan akhir kepada penonton kita untuk dapatkan semangat, sebab PKPB ni kita tak tahu apa yang akan berlaku selepas ni, tapi yang realitinya ialah ia akan menghadkan lagi pergerakan kita, dan ada kawan-kawan yang masih lagi sedang aktif mencari pekerjaan baru. Pesanan terakhir ni kepada penonton. Okey, pesanan saya kepada anda di luar sana, let's say kalau anda diberhentikan kerja ataupun diberikan pengurangan gaji dan sebagainya macam saya rasa first step you kena tenang dulu dan you dapatkan moral support daripada family dan sebagainya. Kawan-kawan pun kat luar kena tanya. Let's say kalau tahu kawan kita tu hilang kerja dan sebagainya, tanya dia okey ke tak, macam tu. Jadi let's say after that you boleh buat lah macam prosedur-prosedur yang macam apply for pekeso dan sebagainya untuk backup sementara you mencari pekerjaan yang baru. Itulah. Baik, terima kasih atas satu perkongsian. Sebentar tadi
Saya kira itulah apa yang kita boleh belajar daripada Steve Jobs ya, sebab dia ada pengalaman yang sangat panjang, sangat sukses. Apple sekarang ni merupakan syarikat paling besar market capitalization dia, pertama kali yang mencapai $1 trilion Amerika. Dan Steve Jobs bukan sahaja ada bisnes dalam pengkomputeran, dia juga merupakan co-founder kepada The Graphic Group yang selepas itu dikenali sebagai Pixar pada tahun 1995, keluarnya Toy Story, cerita yang kita tengok dan kita satu cerita yang ikonik. Dan akhirnya pesanan ialah kita kena terus cuba belajar daripada kesilapan, belajar daripada pengalaman, dan akhirnya produktif. So belajar daripada Steve Jobs, belajar daripada Anis, belajar daripada Hassan, dan saya kira itu saya perbincangan pada malam ini. Dan pesanan saya yang terakhir mewakili seluruh warga Darah Muda, jaga kesihatan anda, jaga jarak sosial, dan pastikan anda pakai pelitup muka yang tepat awam. PKPB akan berlangsung, jadi kita harus sama-sama menjaga SOP sebaik mungkin dan kita boleh putuskan rantai COVID-19 dan kita akan menang, insya-Allah. Dan setakat itu saja daripada kami. Terima kasih.